Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinannya dapat sama-sama kita hadir kumpul pada petang ini bagi meneruskan siri majlis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang terus diberikan kekuatan untuk mentaatinya dan meninggalkan segala apa yang ditegahnya, dan diberi kejayaan hidup kepada kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Kita sambung balik bacaan kitab Penawar Bagi Hati. Masih lagi membicarakan bab yang keempat pada menyatakan sabar. Pada bulan yang sudah kita dah baca dah sebahagian daripada tajuk ni. Sambungan kalau yang jauhi pada muka surat 78. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dan ketahui olehmu di situ. Di tengah sikit. Kata dia, dan ketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Bila kita perlu sabar? Kesabaran ni bila? Kata dia, kesabaran ni perlu pada bila-bila masa. Makna sepanjang masa dalam kehidupan kita perlu ada sifat sabar. Sebab apa yang dia kata macam tu? Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Makna dalam kehidupan kita ni sabar ni kena ada sedia. Kenapa? Kerana perkara yang akan menimpa ke atas kita itu ada dua perkara, ada dua jenis. Yang mana dua ni semua akan dapat. Yang pertama apa dia? Yang pertama, barang yang setuju dengan keinginan. Kata dia, kita perlu sabar pada setiap masa dan keadaan, kerana dalam hidup kita ni tidak akan terlepas daripada dua keadaan. Yang pertama, keadaan yang bila kita ni diberi sesuatu perkara yang kita nak sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan kehendak kita. Yang kedua, yang menyalahi ia perkara akan keinginan. Sama ada benda yang kita dapat tu benda yang setuju dengan kehendak kita, dengan kemahuan kita, ataupun benda yang berlaku tu benda yang bercanggah dengan kehendak kemahuan kita. Mana benda yang kita tak suka. Mana sama ada nikmat ataupun bala ataupun ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang benda hak menimpa kita tu benda hak sesuai dengan nafsu kita, kita seronok. Kadang-kadang benda hak menimpa kat atas kita benda yang kita tak suka, kita sedih dan sebagainya. Mana perlu kepada kesabaran. Mana dua keadaan ni tidak perlu kepada kesabaran. Baik. Adapun yang setuju dengan keinginannya seperti apa dia? Yang sesuai ataupun yang kita suka. Seperti sehat badan. Siapa tak mau sehat? Semua orang nak sehat. Hak sehat pun nak sehat, hak sakit pun lebih-lebih lagi lah dia nak sehat. Hak ni sesuai ataupun kena dengan kehendak hawa nafsu kita. Yang keduanya selamat, aman, tenteram, selamat. Dan kekayaan. Kaya, siapa tak mau kaya? Semua orang nak kaya, senang. Dan kemegahan, pangkat jawatan, kedudukan, kemasyhuran dan sebagainya. Maka sangatlah hajatnya kepada sabar. Bila sehat tubuh badan, sabar kena lebih. Bila duduk dalam keadaan aman, tenteram, sabar pun kena lebih. Bila duduk dalam keadaan diberi pangkat jawatan kemegahan, sabar sangat-sangat diperlukan. Maka sangat hajat kepada sabar, kata dia. Kalau tak sabar, dia guna sihat tubuh badan tadi ni pada perkara yang canggah dengan perintah Allah.
Kalau tak sabar dalam keadaan aman, dia lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia terkepit, baru dia cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari dua ni tuan-tuan, di negara kita khususnya, banyak sangat kalau kita perhati dengan hati kecil kita, balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah timpakan ke atas kita ni adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling besar kita tengok apa dia? Kemarau yang kita hadapi berbulan-bulan lamanya, tapi Alhamdulillah Allah turun dah hujan sikit-sikit. Dalam kita duk mengharapkan hujan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh negara duk buat sembahyang istisqa, suruh sembahyang hajat, minta ni, tiba-tiba ada pula pihak saja hidup anjur benda-benda yang boleh menempah kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjur konsep yang jelek dalam tu diisi dengan perbuatan-perbuatan yang canggah dengan agama. Kita sedih bila penganjur tu sendiri pun orang Islam, hak sendiri pun orang Islam, hak mati dalam tu orang Islam kita. Ini semua menempah kemurkaan Allah. Kita pun tak tahu kata ada konsert sebelum ni ditutup, bahkan dijemput orang-orang tertentu tak heboh pun, tapi bila berlaku kematian barulah orang tahu heboh satu negara. Oh, rupa-rupanya ada usaha yang nak buat benda ni. Dalam saat kita mengharapkan hujan daripada Allah, dalam saat kita mengharapkan agar masalah serbu negara ni hilang apa semua, dalam saat kita duk mengharapkan kapal terbang hilang, cari pergi jumpa, buat sembahyang dia apa semua, dalam celah-celah tu kita hidup sulam dengan benda-benda yang saja hidup cari kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya walaupun yang buat tu segelintir sahaja, tapi bila turun bala daripada Allah, dia tak timpa apa-apa ni saja, habis semua kena tanggung. Lepas tu Allah kata, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Jaga, jangan buat satu dosa yang bila dosa tu kamu buat, Allah timpa bala. Allah tak timpa kat orang yang buat dosa saja, bahkan bala tu akan timpa secara umum. Habis pakat kena tuan-tuan. Mari kemarau, bukan mereka saja kena, habis kita semua. Mari jerebu, bukan mereka saja kena, habis semua pakat kena. Sebab tu perlu ada di antara kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, suruh buat benda baik, cegah daripada kemungkaran. Tapi oleh kerana orang yang tak ambil berat benda ni, dia anggap benda ni tak ada apa, kecil, tak ada dosa apa dan sebagainya, buat benda ni. Akhirnya Allah timpakan kemurkaan dia, mati dalam keadaan demikian rupa. Wal-'iyazu billah, na'udzubillahi min dzalik. Mana orang yang pergi tu sihat dah, sihat tu berbadan. Orang yang pergi tu ada duit, kalau tak ada duit, dia tak ada duit. Sebab itulah kata dia di sini, apabila kita dalam keadaan sehat, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lagi lah kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lagi lah kita kena sabar. Kalau dia tak sabar dalam keadaan dia kaya, dia akan guna duit ringgit dia pada menderhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hak miskin ni, dia nak buat maksiat, nak buat dosa, payah sikit pasal dia nak pergi, tak boleh, duit dia tak ada. Orang hak kaya ni, abang maksiat ke mana pun dia boleh pergi, pasal apa? Pasal duit dia ada, dia sihat tubuh badan dan sebagainya. Sebab tu kata dia di sini, maka pada ketika itu sangatlah hajatnya kepada sabar. Kalau dia tak sabar, dia akan gunakan segala nikmat tu untuk menderhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapal terbang sampai hari ni pun tak jumpa lagi tuan-tuan, tak tahu nak pergi ke mana. Allah nak uji sikit, Allah nak uji kita, nak abang kepada kita manusia ni tak usah duk dabit dada lah. Tak usah duk kata lah kita ni mempunyai teknologi yang canggih, kita ni dah sampai kemodenan yang tahap maksimum dan sebagainya. Tak usah. Di hadapan Allah, siapa pun kita kerdil, kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat apa yang berlaku kepada kapal penumpang Titanic pada tahun 1912. Bila siap kapal Titanic ni, kita pun tahu cerita Titanic, sampai orang putih buat filem apa semua, kita pun tahu cerita dia macam mana. Kapal Titanic pada tahun tersebut bila siap, jurutera dia kata apa? Titanic ni tidak akan tenggelam sama sekali dengan bongkar, dia kata. Disebabkan apa? Disebabkan kecanggihan teknologi yang ada pada Titanic, disebabkan kemajuan penciptaan dia, Titanic tak akan tenggelam sama sekali. Seperti apa berlaku dalam pelayaran sulung dia, apabila terlanggar ketulan ais ataupun dipanggil sebagai iceberg, belah, langgar, pecah kapal, akhirnya tenggelam tak sampai dalam masa 3 jam, 2 jam lebih ya. Yang mengorbankan hampir 1,500 penumpang, yang selamat lebih kurang sekitar 800 saja. Manusia bila dia bongkar di hadapan Allah, dia kata dia hebat dah di hadapan Allah. Pada ketika itu Allah tunjuk sikit je. Hari ini pun Allah nak uji kita tuan-tuan. Di mana pergi kapal terbang ni kalau betul jatuh, tak mana jatuhnya kalau betul orang rampai. Duk sama nak takkan tak boleh kesan langsung.
Satelit yang manusia ada tu boleh tembak, boleh ganti, boleh tahu tak mana orang duduk dengan begitu, tapi tak tahu tak mana. Tak tahu lah ada konspirasi dan sebagainya, tapi nak abang kepadanya kita kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila manusia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak tengok manusia ni, idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada golongan yang bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala cepat-cepat dia ingat Allah. Inna lillahi, kita ni milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, apapun akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat-cepat istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan masalah. Ni dah bila berlaku musibah, cari dulu orang lain boleh tolong apa semua. Dah 5 hari tadi jumpa, baru kita lancarkan semaya hajat, baru nak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu silap kita. Dipanggil pula Tok Bomo, bubu, Tok Bomo, topong apa ni, pilot topong bawa bubu masuk KLA apa semua. Bubu ni bukan tempat di KLA, kalau bawa pergi bendang boleh ke, tangkap ikan apa semua balik, buat asam pedas, sedap tuan-tuan. Semua ni syirik, benda khurafat, benda yang bertentangan dengan ajaran Islam, tapi dia berselindung di sebalik Islam. Baca Quran, kononnya nak tunjuk dia tu Islam, tapi perbuatan dia telah canggah dengan Islam. Tak ada siapa boleh tahu benar baik, tak ada siapa boleh tahu benda-benda kita tak nampak lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jelas dah, la ya'lamul ghaiba illa hu, tidak mengetahui sesuatu yang ghaib lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kata, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad atau kama qala. Siapa yang pergi jumpa tok nujum, tok dukun, au arraf ataupun juru ramal, peramal, orang yang boleh menengok dan sebagainya, fasaddaqahu, kemudian dia percaya kepada apa yang dihabaq oleh dukun tadi ni, apa yang dihabaq oleh peramal tadi ni, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nabi kata sesungguhnya dia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, kufur dengan Quran. Dalam riwayat yang lain Nabi kata apa? Tak terima sembahyang dia, Allah tak terima selama 40 hari sembahyang yang dia buat. Kalau dia jumpa dengan tok dukun, tok pawang ni yang mengaku kata dia boleh tengok benda-benda dia, tak ada siapa boleh tahu tuan-tuan. Muhung ya. Topong orang tanya duduk tak mana tok, dia kata tergantung di 3 buah negara mula-mula. Selang 3 hari orang tanya duduk tak mana pula tok, tok pun tak tahu, tok buntu lah. Tak tahu apa, bohong, temberang. Dia orang buat cerita 50 tahun dah, rumah temberang. Dia kata saya pun temberang selama tu. Malu satu negara, satu dunia keluar di sahabat Arab menyatakan Malaysia menggunakan amalan sihir untuk mencari kebangsaan. Tak malu kata Tuhan. Kita duduk dabit dada, kita negara Islam. Tiap-tiap tahun kita duduk buat musyawarah tilawah Al-Quran, peringkat antara bangsa, jemput main seluruh negara main baca Quran. Hilang kapal terbang panggil tu umur mana medut jampi pula. Allahu Akbar. Ini semua Allah nak uji, kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tempat lain kita lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kuasa besar manapun, marilah hebat terang manapun kita, kerdil kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu kita muhasabah diri kita balik. Baik, kata dia di sini, kehidupan kita ni sama ada apa yang menimpa kita kena dengan nafsu kita. Apa dia? Seperti sehat, selamat, kaya, megah ataupun pangkat, jawatan, semua benda ni semua anak. Bila kita dapat semua benda ni, dia kata maka sangatlah hajatnya kepada sabar. Baik, kerana jika tiada ia sabar. Kalau tak ada kesabaran masa sehat, tak ada kesabaran masa kita aman, tak ada kesabaran masa kita kaya, tak ada kesabaran masa kita ada jawatan pangkat, nescaya melampaui ia dan berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dan mengikut keinginannya. Pasti dia akan salah guna nikmat yang Allah beri kepada dia pada jalan yang tidak betul. Ni perlu kepada kesabaran. Bila waktu kita senang, sabar tu sangat-sangat diperlukan. Waktu kita lapang, maka jatuh ia di dalam kebinasaan. Apabila dia salah guna nikmat sehat dia, apabila dia salah guna nikmat kaya dia, apabila dia salah guna nikmat kemegahan dia, jatuh dia ke dalam kebinasaan, kerosakan yang membawa kepada kebinasaan. Dan sabar atas yang pertama ini lebih sukar. Sabar masa kita senang dengan sabar masa kita susah. Sabar masa senang lebih payah. Sabar masa kita kaya dengan sabar masa kita miskin. Sabar masa kaya lebih susah. Kata dia di sini. Kerana itu berkata sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sahabat-sahabat Nabi kata apa? Disudi makna diuji.
Disudi yakni diuji kami akan disudi akan kami dengan percubaan, kesusahan, maka sabar oleh kami. Kata sahabat-sahabat Nabi, kami diuji dengan ujian kesusahan. Kadang-kadang nak makan pun tak ada makanan, susah. Kami sabar menghadapi ujian, makna kami berjaya mengarungi ujian tersebut. Dan disudi kami dengan percubaan, kesenangan, maka tiada kami sabar. Tapi bila kami diuji dengan ujian kesenangan, kami tak boleh sabar, kata sahabat-sahabat Nabi. Makna ujian kesenangan itu lebih sukar untuk diatasi berbanding ujian kesusahan. Baik. Bermula makna sabar padanya pada kesenangan, bahawa tiada cenderung ia kepadanya, dan mengetahui akan bahawasanya sekalian yang demikian itu penaruhan pada sisinya, penaruhan makna pinjaman. Makna jangan kita tertipu dengan kesenangan tadi. Allah bagi itu saja, sihat Allah bagi saja, kaya Allah bagi pun saja, pangkat jawatan Allah bagi pun saja. Ingat, semua ni Allah bagi, pinjam saja, nak uji aku. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini di antara anugerah Allah yang Allah beri kepadaku, kelebihan yang Allah kurnia padaku. Liyabluwani, kerana Allah nak uji aku. Ingat yang tu, liyabluwani, kerana Allah nak uji aku. Aashkuru, adakah aku syukur dengan nikmat yang Allah bagi ke aku, am akfur, ataupun aku kufur terhadap nikmat yang Allah beri kepadaku. Pegang di situ. Maknanya kata dia di sini, maka ketahuilah bahawasanya semua itu pinjaman yang Allah beri sementara sahaja. Bila-bila masa sahaja Allah akan tarik balik daripada kita. Selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir, Allah akan tarik balik pada bila-bila masa sahaja. Tahkah esok, tahkah hari ini, tahkah lusa, Allah akan tarik pada bila-bila masa sahaja. Tak tahu. Yang kita tengok konsert 6 orang, 5 orang mati itu pun dia bukan tahu kata dia nak mati di sana. Hidup seronok 3-4 hari itu, kalau tak mati itu tak ada kematian tu, pakai kuih lagi itu konsert tu. Bila ada kes kematian baru isytiar suruh dibatalkan, mati dah. Mereka pun tak tahu, hidup tengah duduk seronok apa semua, makan dah ada apa semua, Allah tarik tentak, ambil dalam keadaan demikian. Ambil dalam keadaan demikian, mati dalam keadaan suasana lagu tu. Na'udzubillah min zalik. Wa na'iyyazubillah. Na'udzubillah min zalik. Jangan sama sekali bila kita nak buat jahat ni fikir habis-habis. Jangan duk puasa aku muda lagi, aku tak mati dah. Bimbang, takut tengok duk buat maksiat kepada Allah, mati dalam keadaan derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Nak buat maksiat fikir, insya-Allah aku buatlah habis umur celah-celah ni. Nak masuk kedai nama kau fikir apa dia. Salah tengok duk beli bayar duit, ambil resit, tengok habis umur kau tu, la ilaha illallah. Na'udzubillah min zalik. Habis mati habis umur, tangan duk pegang resit nama kau ni. Dan tunjuk turunan orang tu teringat cerita kita, cerita pasal mati dalam kedai nama kau. Makna bila nak buat maksiat tu ingat, bila-bila masa saja Allah boleh jemput kita balik bertemu dengan Allah. Hak mati dalam konsep itu semua mudah-mudah pada kita lagi. Mudah-mudah pada kita lagi. Maknanya kalau ikut adat ni umur panjang lagi lah. Tapi tak habis di situ. Allah nak beri peringatan kepada kita, ajal maut akan tiba pada bila-bila masa sahaja. Baik. Kemudian kata dia, dan bahawa tiada berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dengan dia, dengan dunia. Ambil patut padan, jangan lebih daripada apa yang sepatutnya. Dunia ni kalau kita dapat lebih, kita akan melampau. Kita akan melampau di atas muka bumi ini. Pasti kita melampau. Sebab tu Allah kata, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalaulah Allah bagi rezeki kepada manusia ni, beri sungguh-sungguh lapang, bagi sungguh-sungguh, beri sampai tak ada, labaghaw fil ard, nescaya mereka akan melampau atas muka bumi ini. Sebagaimana yang berlaku kepada Qarun. Bila orang tegur dia, wahai Qarun, jangan duk seronok sangat. Qarun kata, aku kaya ni pasal kelebihan kecerdikan aku sendiri. Dia lupa semua tu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditenggelamkan Qarun ke dalam perut bumi dengan sebab melampau di atas muka bumi. Pasal apa? Punca daripada kekayaan yang dia miliki tadi ni. Baik. Dan bahawa tiada lalai ia kerananya, kerana dunia. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah kamu bahawasanya harta kamu yang Allah beri kepada kamu, anak-anak kamu yang Allah kurniakan kepada kamu adalah satu ujian yang Allah timpakan kepada kamu. Allah nak uji, tengok sama ada kamu pah ke tidak ujian yang Allah timpakan kepada kamu.
Kata dia di sini, janganlah disebabkan sihat tubuh badan, selamat, keamanan dan sebagainya itu menyebabkan kita lalai daripada ingat kepada Allah. Bila sakit, bila dalam keadaan terkepit, baru nak cari Allah. Tapi bila dalam keadaan aman, langsung tak cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi kemarau supaya apa? Supaya kita ingat pada Allah. Ingat lagu mana Allah betapa besarnya nikmat air ni, tuan-tuan. Tak ada siapa boleh buat air. Tak ada siapa boleh buat air walau sedikit pun. Allah kata awal, Allah kata dalam Quran, dalam suratul Mulk, ayat yang terakhir Allah kata apa? Allah kata, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in." Qul ara'aytum, Allah kata, katakan wahai Muhammad kepada mereka, ara'aytum, apa pandangan kamu? In asbaha ma'ukum ghawra, seandainya kamu bangun tidur pada waktu pagi, kamu dapati air yang ada atas muka bumi ni kering, kontang, habis, titik pun tak ada. Masuk dalam bilik air, buka apa air tak ada. Keluar tengok di sungai-sungai pun tak ada. Tengok di laut pun tak ada. Pejabat sadar tanya air macam mana tak ada. Sadar kata kami pun tak ada air. Macam mana kami pun tak ada. Apa habis? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Allah tanya kepada kita, siapa lain daripada Allah yang mampu mendatangkan air kepada kita? Tak ada siapa, tuan-tuan, lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah nak tolong peringat kita, bila berlaku kemarau lalu ini disyariatkan kepada kita apa dia? Sembahyang, solat, sunat istisqa, istighfar pada Allah, disunatkan puasa 3 hari, kemudian berimpun di padang, bawa habis segala apa yang kita ada daripada hayawan ternakan. Kalau ada kambing lembu pun eret mai sekali. Mudah-mudahan dengan belas kasihan Allah kepada kambing lembu kita, Allah turunkan hujan. Alhamdulillah, banyak tempat buat, akhirnya Allah makbulkan doa kita. Nak ingatkan kita, kemudian disunatkan kita berkhutbah, sampaikan kepada orang yang hadir, beringat kepada Allah, istighfar kepada Allah, sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam sebut kepada kaum dia, faqul tustaghfiru rabbakum. Nabi Nuh kata, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kamu kepada Allah Tuhan kamu. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah ni Tuhan yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, bila kamu minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kamu, nescaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat daripada langit untuk kamu, yang dengan hujan tadi ni kamu boleh bercucuk tanam, menjalankan kerja aktiviti seharian kamu. Kalau tak ada hujan, tuan-tuan, apa pun tadi kita buat, tanah jadi kering dan sebagainya. Syukur pada Allah. Jadi kena beringat kepada Allah. Sebab itulah kerja kita, tuan-tuan, mencegah daripada kemungkaran, menyuruh kepada kebaikan, sentiasa kena berlaku. Sebab bila ada orang yang melakukan maksiat, turun bala daripada Allah. Kita pun sama akan menghadapi bala tersebut. Allah tak pilih di antara yang baik dan tidak baik, bahkan turun secara umum. Baik. Kemudian katanya, dan bahawa menunaikan ia akan syukurnya. Bila sehat, syukur pada Allah. Bila aman, syukur pada Allah. Bila kaya, syukur pada Allah. Gunakan nikmat itu pada jalan yang betul. Adapun yang kedua, iaitu barang yang menyalahi ia akan hawa nafsunya. Tadi sehat, selamat, kaya, kemegahan, pangkat, jawatan itu benda kena dengan hawa nafsu kita, semua orang mau. Adapun yang kedua, dalam hidup kita, kita tak terlepas daripada dua benda. Hak kena dengan nafsu kita, hak tak kena dengan nafsu kita. Barang yang menyalahi ia akan hawa nafsunya, maka 4 bahagi. Barang yang tak kena dengan nafsu kita ni ada 4 macam. Kata dia, yang pertama, mengerjakan taat. Mengerjakan taat, semayang nafsu kan mau, puasa lebih-lebih lagi lah, haji dan sebagainya, sedekah nafsu kan mau, habis duit dia dah. Makna benda tu kena lawan kehendak nafsu kita. Baik, kata dia, dan bermula nafsu liar ia nafsu daripada setengahnya dengan sebab malas. Kadang-kadang nafsu tak mau ni pasal apa? Pasal malas. Seperti sembahyang, pasal apa tak sembahyang? Malas, dia tak larang. Tapi tengok TV 2-3 jam tak ada masalah pun. Tapi tang sembahyang 4 rakaat, malas. Dan daripada setengah dengan sebab kikir. Kadang-kadang nafsu tak suka tu pasal apa? Pasal bakhil, pasal kedekut. Seperti apa? Seperti zakat. Keluarkan zakat, sedekah. Sebab tu Nabi kata, was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu menjadi bukti, burhan. Sedekah, zakat wajib atau zakat sunat ni menjadi bukti. Nabi kata, bukti apa? Bukti iman manusia itu ialah bila dia sanggup mengeluarkan zakat dan sedekah. Makna bukti kita betul-betul dia beriman kepada Allah. Di antara buktinya iman dia ni hebat apa dia? Bila dia sanggup sumbangkan harta dia pada jalan Allah, pada jalan kebaikan.
Sebab orang yang tak sempurna iman ni berat dia nak sumbangkan harta dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Sebab tu Nabi kata was-sadaqatu burhanun. Baik. Dan daripada setengahnya dengan sebab keduanya. Kadang-kadang ada kerana malas dan kerana bakhil. Kadang-kadang dia kata apa, nafsu tak suka ni pasal apa? Pasal malas, seperti sembahyang. Kadang-kadang nafsu tak suka ni pasal apa? Pasal bakhil, kedekut, seperti zakat, menyebabkan dia tak keluar zakat ataupun tak bayar, tak bagi sedekah. Dan kadang-kadang ada kerana sebab malas dan bakhil. Seperti apa? Seperti haji dan perang sabil. Kedekut nak pergi haji, malas nak pergi haji, dan sebagainya. Haji ni memang satu jihad yang besar. Nabi kata apa? Jihadul kabiri was-saghiri wad-dha'ifi wal-mar'ati al-hajj wal-umrah. Jihad, perjuangan untuk orang yang dewasa, untuk kanak-kanak, untuk orang yang lemah, untuk perempuan, laki-laki. Apa dia? Makna jihad untuk semua jenis manusia. Al-hajju, haji dan juga umrah, kata Nabi. Melibatkan keuangan, melibatkan masa, melibatkan kita tinggal rumah tangga dan sebagainya. Satu jihad yang cukup besar, kata Nabi SAW. Dan sabar atas taat itu setengah daripada pekerjaan yang sukar. Sabar melakukan ketaatan satu benda yang payah, kata dia di sini. Sebab tu kalau orang tak sabar, dia tak semayang dah, dia pakai tidur. Tak sabar nak semayang subuh, tak boleh bangun dalam keadaan nak bangun tidur, dia tak sabar, pakai tak semayang subuh dah. Balik kadang-kadang kita pernah kerja apa semua, lena, kadang-kadang nak bangkit, kalau tak sabar, pakai tak bangkit dah. Kadang-kadang pakai lepas kutu asap apa semua. Maknanya nak melakukan ketaatan kepada Allah perlu kepada kesabaran. Orang sabar dia boleh buat. Ini yang dikatakan taufik, kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tengok orang tu sihat tubuh badan, buat kerja tak ada masalah, boleh angkat buat apa semua. Tapi nak sembahyang tak boleh baca apa, pasal dia tak ada kekuatan jiwa dia. Kita tengok dalam video Tok Syekh Arab di Masjid Madinah kawan di Mekah. 30 tahun duk mengesot daripada tingkat atas turun jalan pergi ke masjid, kaki tak ada mengesot pergi. Umur takkan dah 80 dah. Saya hantar video main tengok. Dia 30 tahun dah, tapi dia boleh sampai awal di masjid lebih awal daripada orang lain. Tak pernah merungut kata payah, susah apa, tak pernah merungut. Senang bagi dia. Kita tengok berat, tapi bagi dia mudah. Pasal apa? Pasal Allah mempermudahkan bagi dia. Orang hasiat ni kadang-kadang jangan kata nak semayang di masjid, semayang seorang, kadang-kadang tak semayang. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang semayang di rumah, nak pergi jemaah di masjid pun pasal berat. Sedangkan kita ada semua, motor ada, kereta ada, badan sihat apa semua, tapi pasal apa tak boleh pergi. Jadi payah untuk cuba kita renung-renung bersama. Maknanya benda tu walaupun payah, tapi bila Allah permudahkan dia, akan jadi mudah. Benda tu mudah, tapi bila Allah payahkan dia, dia jadi payah. Perlu kita minta kepada Allah taufik, kekuatan untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dan berhajat orang yang mengerjakan taat itu kepada sabar pada 3 masa. Baik, dalam kita melakukan ketaatan, sembahyang ke, sedekah ke, haji ke, sabar ni dia perlu pada 3 masa. 3 masa. Apa dia? Masa yang pertama pada permulaan mengerjakan ibadah dengan menghasilkan ikhlas dan sabar daripada umpama riak. Sebelum kita nak buat ibadah tadi ni, contoh sebelum kita nak sembahyang, kena ada kesabaran dah. Sabar apa dia? Supaya sembahyang kita tu kita buat ikhlas kerana Allah. Dan jangan ada langsung riak nak menunjuk-nunjuk dan mengharapkan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna kena sabar, buang habis sifat-sifat yang boleh menyebabkan ibadah tadi ni rosak, binasa. Masa yang kedua pada ketika mengerjakan taat, Allahu Akbar, bila dah takbir dah, dalam proses kita duduk sembahyang tu perlu juga kesabaran. Di antara Allahu Akbar dengan Assalamualaikum warahmatullah, di antara tu proses tu dalam kita menyempurnakan sembahyang perlu juga kesabaran. Supaya apa? Supaya tiada malas ia daripada menunaikan segala fardunya dan sunatnya. Supaya kita buat tu hak rukun pun kita buat, hak wajib pun kita buat, hak sunat pun kita buat. Kalau dia tak sabar, Allahu Akbar, iftitah tak payahlah sunat, sikit. Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah waladhdallin, amin. Surah tak payahlah, sunat sikit. Allahu Akbar, tak ada seminit ayam habis. Mana tak sabar, tadi dia kira nak bagi salam je. Nampak tak? Sebab tu dia kata sabar sebelum sembahyang. Apa dia? Jangan bagi ada riak dan sebagainya yang boleh merosakkan amalan kita. Bila dah duduk dalam sembahyang juga perlu kepada kesabaran, perlu kepada kesabaran dengan kita melaksanakan segala rukunnya, segala sunatnya bagi sempurna, bagi elok.
bagi sembahyang tu kita buat sempurna sebagaimana kita ni bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa yang ketiga kemudian daripada mengerjakannya, dah lepas lagi salam dah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai daripada sembahyang pun perlu kepada kesabaran lagi. Apa dia? Dan iaitu bahawa sabar ia daripada menyebut-nyebutnya dan menzahirkannya kerana riak dan sum'ah. Terus ada cerita ke orang lah. Dia kata semalam main tu Allah, awak siapa? Malam pukul 4 tidur sat, pukul 2 pukul 3 bangkit dah buat tahajud, kemudian baca Quran sikit, bolehlah 2 juzuk, terus mayang subuh semua ni tak tidur lagi ni, rasa ngantuk. Kita cerita ke orang, kita amalan kita buat, tak cerita ke orang, takut sekali lagi dia main kawan kita puji dia kata insyaAllah rajin semua, kira kuat lah, baguslah siang lebih malam boleh duduk siang mulai. Mari satu perasaan puji hebat juga, aku ni orang lain tak boleh buat, aku boleh buat. Main satu perasaan ujung puasa ada amalan kita habis ikut dan betul. Sebab tu Nabi kata kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahur. Berapa ramai orang yang bangun tengah malam melaksanakan ibadah pada Allah, dia tak dapat apa pun daripada menjaga malam dia, lain daripada jaga semata-mata, tak ada pahala. Pasal apa? Pasal tadi lah, kesabaran. Cantik dah sabar, mula-mula cantik dah, kedua cantik dah, ketiga, masa ketiga dia tak sabar, dia suka video cerita ke orang, video heboh ke orang, bila tulis dalam Facebook apa semua, dia bangun buat tahajud pun maka tak dekat orang lah. Hak amalan tu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni sampai habis dalam Facebook pun nak cerita apa semua, kan? Tak usah cerita lah, makan nasi lupa pun nak cerita apa dia, kan? Benda-benda yang bermanfaat sudahlah, benda-benda yang boleh mendatangkan manfaat. Kalau kita guna pada jalan yang betul, dia beri pahala kepada kita. Guna pada jalan yang sadar, dia akan menyebabkan dosa. Kadang-kadang dosa 24 jam tanpa henti dicatatkan dosa untuk kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu kata dia di sini, dalam usaha kita mengerjakan benda yang fardu ni perlu sabar pada 3 keadaan. Sebelum kita buat, masa kita buat, dah habis kita buat. Tak usah cerita kepada orang. Mudah-mudahan ibadah tu Allah terima. Itu yang penting. Orang tak penting. Dia tak puji kita pun tak ada apa. Dia puji pun kita tak dapat apa pun. Dia puji kita dapat 1,000, dia puji kita dapat 2,000 pun tak apa juga. Ni apa pun kita tak dapat. Kadang-kadang pujian dia pun bukan pujian yang ikhlas pun. Pujian kadang-kadang pujian yang hanya keluar daripada mulut dia, bukan daripada hati dia. Tidak dapat apa. Yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. In ajriya illa 'ala Allah, hanya Allah yang mampu beri ganjaran kepada aku, cukup. Bahagian yang kedua, ini perlu sabar melakukan ketaatan. Yang pertama melakukan ketaatan. Bahagian yang kedua sabar meninggalkan segala maksiat. Nak meninggalkan maksiat pun kena sabar. Kita sabar tu yang celapa kita tengok konsert di Kuala Lumpur tu. Yang menyebabkan duk seronok apa semua, habis last sekali ditimpa musibah. Ni berapa orang kritikal, tak tahu berapa belas orang lagi yang dalam keadaan kritikal. Ada waris daripada budak yang meninggal, entah mesti dia kata apa, minta supaya doakan adik dia mati bersama, dimasukkan dengan golongan orang-orang yang soleh. Kita tak tahu nak kata tuan-tuan pun mati keadaan lagu tu, na'udzubillah min dzalik. Kena tengok sama nak soleh lagu mana tuan-tuan mati dalam keadaan lagu tu, mati dalam keadaan lagu tu. Mereka pergi dalam keadaan seronok apa semua. Penganjur tu ambil tanggungjawab lah di hadapan Allah esok. Bagi kelulusan untuk menjalankan program tu, ambil tanggungjawab lah di hadapan Allah esok. Ambil tanggungjawab lah, dihidangkan arak dan sebagainya, bercampur gaul di antara lelaki dan perempuan, dengan kadang-kadang membawa kepada zina. Ini semua dosa. Dosa. Ar-ridha bil kufri kufrun, war-ridha bil maksiyati maksiyatun. Siapa redha dengan kekufuran, kufur. Siapa redha dengan maksiat, dia juga berdosa melakukan maksiat. Sebab tu bila ada benda-benda mungkar, Nabi suruh kita cegah. Tak boleh dengan tangan, dengan mulut kita tak boleh, dengan mulut benci dalam hati kita, lawan, kita tak suka kepada kemungkaran. Baik. Bahagi yang kedua meninggalkan segala maksiat, kena ada kesabaran. Dan sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsah. Bermula yang berperang itu mereka yang memerangi ia akan nafsunya, yakni perjuangan yang sebenar. Perjuangan yang sebenar apa dia? Perjuangan melawan nafsu yang ammaratun bisu, yang sentiasa duk ajak kita buat benda-benda jahat. Nafsu ni dia cari peluang untuk ajak kita buat benda-benda yang jahat, nafsu ammarah. Dan sabar daripada maksiat itu lebih sukar daripada sabar atas mengerjakan taat. Sabar nak tinggal benda jahat lebih payah daripada sabar nak buat benda baik. Nak buat benda baik, nak sembahyang pun kena sabar juga. Nak tinggalkan maksiat pun kena sabar juga. Tapi nak tinggalkan maksiat ni lebih sukar sabaran dia berbanding dengan sabar
melakukan ketaatan. Lepas tu setengah orang dia boleh main-main lima, tapi nama ekor dia tak boleh tinggal juga. Kadang-kadang balik dengan syuk Melayu tu, masuk dan kedai nama ekor, beli nama ekor. Celah-celah Pak Mayan dia tengok nama motor tu imam, dia kata motor tu imam, saya nama motor tu imam, balik singgah kedai nama ekor, beli nama ekor pula. Mana sahabat dia boleh pergi semayang, tapi nak tinggal maksiat tu bagi dia berat. Bagi dia berat. Macam tu juga kadang-kadang, maaf cakap lah tuan-tuan, orang perempuan contohnya, dia boleh semayang apa semua, sahabat taat pada Allah, tapi dia nak cucuk orang, dia tak boleh buat. Sahabat pada melakukan ketaatan dia boleh buat, tapi sahabat pada meninggalkan maksiat tak? Maksiat pasal terhakar pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tak boleh buat. Dia boleh buat baik sedekah, pahala apa semua, tapi tak orang dia tak boleh tutup juga. Tapi tak ngumpat dia tak boleh tinggal juga. Tapi tak benda-benda jahat dia tak boleh buang juga. Sebab tu kata di sini, sabar menghadapi, mengerjakan ataupun meninggalkan maksiat ini adalah satu benda yang lebih sukar berbanding sabar melakukan ketaatan. Itu dia. Istimewa maksiat yang sudah diadakan, lebih-lebih lagi lah kalau benda tu benda yang sudah sebati dengan dia. Benda yang sudah sebati dengan dia, mengumpat contohnya, sebati lah dengan dia. Dia payah nak tinggal. Puasa pun nak mengumpat situ lah. Contohnya, kerana bertolong-tolongan padanya tentera hawa nafsu dan tentera adat. Kerana ada dua unsur yang mengalahkan dia. Yang pertama apa dia? Hawa nafsu dia. Yang kedua apa dia? Tentera adat dia, kebiasaan dia. Dia duk biasa lagu tu dah, hawa nafsu pula duk cucuk dia suruh buat. Jadi dia nak lawan tu untuk dia hindari daripada perbuatan maksiat tu. Satu benda yang cukup sukar, satu benda yang cukup payah. Maka jika berhimpun kepada keduanya oleh mudah mengerjakannya, nescaya tiada sabar daripadanya melainkan as-siddiq. Bila ada dua unsur ni payah, dia kata, melainkan orang-orang yang benar-benar siddiq, orang yang benar kenal Allah, orang yang benar lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kata, orang yang tak ada iman ni, dia tengok dosa dia macam lalat hingga tengah hidung dia buat, tak ada apa, biasa buat tak tahu lah. Tapi kalau orang yang beriman, walaupun dosa tu dosa kecil, ibarat macam satu ketui batu besar yang akan menghempak ke atas diri dia. Makna dia akan ikhtiar untuk lari daripada dihempak ketui batu tersebut. Makna dia nampak dosa ni, Allah, walaupun kecil dosa ni, tapi dosa ni besar sangat bagi dia. Kerana dosa. Tapi orang yang tak ada iman, orang yang tak sempurna iman, walaupun dosa tu dosa besar, minum arak, berjudi, berzina, buka bebek dan sebagainya, tidak orang apa, tak ada apa, dia kata besar. Pasal apa? Pasal dia tak besar dah betul dah. Itu yang dia kata sini. Yang mengalahkan kita di antaranya apa dia? Hawa nafsu dan juga adat kebiasaan. Benda tu dah sebati dalam kehidupan dia. Jadi payah nak buat. Melainkan orang-orang yang benar kenal reti takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu bila kita duduk mengaji, akhirnya Allah buka pintu hati kita, Allah beri hidayah kepada kita. Allah beri hidayah kepada kita. Hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalam Flexia ke apa, yang dulu dia model dalam majalah apa ke, lalu Allah bagi hidayah kepada dia untuk orang apa semua. Bila dia tengok insiden yang berlaku di mana, di Putrajaya, di beberapa ni kan, di KL ni, dia kata apa sebab tu lah saya tinggal kehidupan dulu pasal ni lah. Pasal kehidupan dulu menyebabkan manusia ni hilang maruah, hilang harga diri, tidak ada ketenangan dan sebagainya. Alhamdulillah Allah bagi hidayah kepada dia, mula belajar tentang Islam apa semua, kemudian dia pun dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mana hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang benar-benar kenal reti takut pada Allah, dia tak sanggup nak buat dosa, walaupun dosa tu dosa kecil. Artinya orang yang banyak benar, bermula yang demikian itu seperti mengumpat dan berdusta. Yang biasa yang kita nak tinggal ni, mengumpat, cakap pasal orang, kemudian berdusta, berbohong. Bohong pun payah nak tinggal juga kalau dia adatkan. Kalau dia biasa bohong, lain kali dia akan bohong sampai bila-bila. Dan berhajat pada menolak akan yang demikian itu kepada sabar yang bersangatan. Nak buang perangai bohong, nak buang perangai suka mengumpat ni, yang sudah diadatkan lama, dah jadi tabiat dia, nak buang tu, nak berhenti tu perlu kepada kesabaran yang amat sangat, kata dia. Perlu kepada mujahadah. Bahagi yang ketiga, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba pun kena sabar juga. Maknanya, kata dia di sini, dalam hidup kita ni kadang-kadang apa yang menimpa kita yang sesuai dengan kehendak kita. Kadang-kadang yang menimpa kita benda yang tak sesuai dengan kehendak kita. Kadang-kadang benda yang menimpa kita ni
yang di luar daripada ikhtiar kita. Perlu juga kesabaran kepada kita. Kata dia di sini, apa dia? Yang menyalahi kehendak hawa nafsu kita. Yang menyalahi kehendak hawa nafsu kita disebut 3 benda. Yang pertama, mengerjakan taat. Yang kedua apa dia? Yang kedua, meninggalkan maksiat. Sebab maksiat tu kena dengan nafsu amarah bisu. Yang ketiganya apa dia? Benda yang kita tak boleh nak buat apa, di luar daripada kemampuan kita. Sebab itulah bila ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita milik Allah, daripada Allah kepada Allah jualah kita akan balik, kita akan kembali. Apa jua pun Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. La haula, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan Allah. Kita tak mampu nak buat apa, nak lawan kehendak Allah, kita tak mampu. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah, tidak ada kehendak kita melainkan apa yang Allah kehendakkan kat kita. Baik, kata dia di sini. Bahagi yang ketiga, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba, tetapi baginya ikhtiar pada menolaknya. Dia. Ini bahagian ketiga. Maknanya di luar daripada ikhtiar kita. Kadang-kadang benda tu kita tak mampu, benda nak main kita tak mampu halang, tapi kita boleh mengelak. Kita boleh mengelak. Seperti apa? Seperti menyakiti akan dia oleh orang yang lain dengan lidah atau dengan tangan. Kita tak boleh nak kawai lidah orang, kita tak boleh nak kawai tangan orang. Kata Melayu kata, mulut tempayan tak boleh nak tutup. Dia nak kata kat kita, dia nak kata, dia nak mengumpat kita, kita tak boleh nak ditutup mulut dia. Mulut dia apa semua, dia nak mengumpat kepada kita. Tapi kita boleh menolak, boleh berikhtiar untuk mengelak dengan maka sabar atasnya dengan ketiadaan membalas. Kita tak balas kepada dia. Dia mengumpat kita, pahala mari kepada kita, kita tak balas kepada dia. Dia maki kita, pahala bolehkan kita, kan? Dia maki hamun kita, pahala bolehkan kita. Jangan pula kita balas maki hamun dia pula, sama kita dengan dia. Maknanya sabar, kita boleh sabar lagu mana? Kita nak kawal mulut dia, kita tak boleh kawal. Tapi sabar kita pada tidak membalas apa yang dia buat kepada kita. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Artinya, dan demi Allah selagi akan sabar oleh kami atas menyakiti kamu akan kami. Demi Allah, kami sabar menghadapi apa yang kamu buat kata kami. Maknanya, la huwa khairul lis-sabirin, itulah yang terbaik bagi orang-orang yang sabar. Boleh dia buat zalim kat kita, kita nak balas setimpal apa yang dia buat kepada kita, boleh. Setakat apa yang dia buat kita balas takat tu je, tak lebih daripada tu. Tapi kalau kita sabar, Allah kata apa? Wala in sabartum, kalau kamu sabar menghadapi caci maki dia ke apa-apa, la huwa khairul lis-sabirin, itulah yang terbaik bagi orang-orang yang sabar dan ada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang nak sabar ni. Kadang-kadang orang maki kita sikit, setengah orang dia balas balik maki dia lah lebih daripada tu dia. Dia tak boleh nak sabar. Kalau kita sabar pada ketika itu, Allah janjikan ganjaran yang besar. Sebab tu susah, berat nak menghadapi benda ni. Bahagi yang keempat kata dia, barang yang tiada masuk ia sama sekali di bawah ikhtiar, di luar daripada daya kekuatan kita, bukan di dalam usaha kita. Kita tak mampu nak menghadapinya, kita tak mampu. Apapun yang Allah takdirkan, kita terima, kita tak boleh tolak, kita tak boleh nak kata tidak dan sebagainya. Seperti mati kekasih, yakni mati orang yang dikasihi, kehilangan orang yang dikasihi, ataupun dan sebagainya. Mana apa yang berlaku dalam tragedi kapal terbang contohnya. Nak buat lagu mana? Tak tahu, kita pun tak tahu mereka hidup ke mati, kita pun tak tahu, tapi kita mendoakan keselamatan untuk mereka semua, apa semua. Dan juga kehilangan anak yang disayangi, contohnya dalam kes tahu ni kan, budak yang disalah cucu ubah meninggal dunia dah, kemarin dan sebagainya. Satu ujian, bab silap ubat tu satu bab lah, tapi bab di pihak mak bapak ni, kalau dia reda menerima ujian ni daripada Allah Subhanahu wa taala, esok anak-anak ni lah yang akan menjadi, ada anak yang akan tarik tangan mak bapak dia untuk masuk syurga sekali dengan dia ke dalam syurga. Dicerita dalam kitab Al-Yawaqit wal-Jawaqit, bagaimana Allah timpakan ujian. Esok anak-anak orang Islam dihimpunkan di akhirat, lalu anak-anak hak mati kecil ni, malaikat kata masuklah kamu ke dalam syurga. Bila nak masuk dalam syurga, anak-anak kecil ni tanya malaikat, di mana mak ayah kami? Malaikat kata tak boleh, mak ayah kamu ditahan sebab mereka perlu dihisap terlebih dahulu terhadap amalan-amalan mereka atas dunia dulu. Mereka kena hisap dulu. Menangis, meneriak-teriak, jerit anak-anak kecil tadi ni. Allah tanya siapa dia tu, sedangkan Allah lebih mengetahui. Malaikat kata, ya Allah, ni anak-anak orang-orang yang beriman waktu kecil dulu, yang mereka mati kecil
suruh masuk dalam syurga, mereka tak mau masuk, melainkan mereka masuk sekali dengan mak bapak mereka. Sedangkan mak bapak mereka kena melalui proses hisab dulu. Allah kata, wahai anak-anak sekalian, perintahkan kepada malaikat, pergi ambil tangan-tangan mak bapak kamu, tarik mereka, masuklah mereka ke dalam syurga bersama-sama dengan kamu. Dengan syarat apa? Dengan syarat sabar menghadapi ujian tadi ni. Bila sabar tu as-sabru 'inda as-sadamatil ula, bila mula-mula bala tu timpa ke atas kita, mula-mula kita kena benda tu, kita sabar pada ketika itu, cepat-cepat ingat Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istighfar pada Allah, apa semua, redha. Takat menangis tu biasa, tak ada masalah. Nabi pun menangis ketika kematian Nabi Ibrahim, kematian anak dia Ibrahim. Nabi menangis keluar air mata Nabi. Tapi jangan sampai merintih, jangan sampai duk berguling di tanah, koyak baju, tampak muka, ya Allah, pasal apa ya Allah, tikai keputusan Allah. Ni di antara dosa-dosa yang besar, iaitu meratapi kematian. Termasuk dalam dosa-dosa besar. Cuba buka dalam Al-Kabair, dosa-dosa yang besar. Meratapi kematian ini adalah salah satu daripada adat orang-orang jahiliyah yang dikategorikan sebagai dosa-dosa besar. Seolah-olah dia tak redha dengan keputusan Allah. Tapi bila dia sabar ketika benda tu melimpah ke atas dia, itu hak paling mahal sekali. Bukan setahun dah baru sabar. Orang tanya anak makcik, ninggal ke? Ninggal. Bila lagi? Setahun bela. Tapi makcik sabar lah. Sabar setahun dah baru sabar. Masa mati tu guling tak ada juga. Jadi tak mau. Dia hak mahal sekali ni masa ketika indas sadamatil ula, ketika mula-mula ujian itu ditimpakan ke atas kita. Kalau dia sabar pada ketika itu, itulah kesabaran yang paling mahal harganya di sisi Allah. Baik. Seperti apa? Ini di luar daripada usaha ikhtiar kemampuan kita. Seperti mati kekasih dan binasa harta, kehilangan harta, kebakaran, kehilangan, curian dan sebagainya. Dan segala bala, segala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Jangan mempertikaikan keputusan Allah. Allah bagi panas sikit pun kau tidak panas semula. Insya-Allah itu Allah bagi hujan lebat, payah nak keluar pula dah. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ni lah makhluk paling banyak duk komplain Allah Subhanahu wa taala. Hujan pun tak kena, panas pun tak kena, payah sungguh. Tapi orang yang ada agama, orang yang beriman ni jerti benda ni semua Allah bagi ni untuk apa? Liyabluwakum, Allah nak uji kita. Ini hujan tu, alhamdulillah, rahmat daripada Allah. Minta supaya Allah beri rahmat, bukan hujan yang menyebabkan bala kepada kita. Baik, kemudian kata dia, maka sabar atasnya setinggi-tinggi pangkat. Sabar menghadapi ujian bala daripada Allah adalah setinggi-tinggi kedudukan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabar di dalam Quran ada 3 pangkat. Sabar atas menunaikan segala fardu, dan baginya 3 rapih pangkat. Abdullah Ibnu Abbas kata apa? Sabar dalam Quran ni ada 3 jenis, 3 kategori. Yang pertama, sabar atas menunaikan segala kewajipan, dia ada 3 rapih pangkat kedudukan darjah. Kemudian sabar atas yang diharamkan oleh Allah, sabar meninggalkan maksiat, baginya 6 rapih pangkat, ada 6 rapih pangkat. Makna sabar menghadapi meninggalkan perkara yang diharamkan ni lebih suka daripada sabar melakukan ketaatan. Dan sabar atas bala pada ketika jatuh ia dengan terkejut. Lihat, mana sabar bila kena bala tu sabar, kena bala bila mula-mula bala tu timpa atas dia. Dapat khabar kematian benda orang yang kita sayang, mula-mula dapat berita tu, sabar pada ketika tu, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak paling mahal yang Allah akan bayar pahala paling besar pada mula-mula. Dan baginya 900 pangkat kedudukan. Maknanya sabar buat taat ni 300 pangkat aja. Sabar meninggalkan maksiat 600 pangkat. Sabar menghadapi ujian bala daripada Allah ketika bala tu menimpa ke atas kita, itu ada 900 pangkat. Mana sabar menghadapi ujian daripada Allah ini lebih besar ganjarannya di sisi Allah kalau kita sabar bila di saat mula-mula kita menghadapi ataupun ditimpa bala dan ujian tersebut. Dan tak kala adalah iman yang sempurna itu bersusun daripada sabar dan syukur. Tak boleh sabar saja, syukur tak boleh. Tak boleh syukur saja, sabar tak ada pun tak boleh. Sabar dia kena ada juga, sabar dia kena ada, syukur dia kena ada. Sabar ni setengah, syukur setengah, gabungan daripada sabar dan syukur tadi ni, maka pada ketika itu sempurnalah iman kita. Sabar ni apa dia? Al-habsu, tahan nafsu kita. Syukur ni apa dia? Sarful abdi ma khuliqa li ajli. Kita guna nikmat tu pada jalan yang Allah redha. Allah bagi kita kaya bukan suruh kita guna kekayaan kita untuk lawan Allah. Dah.
Allah bagi kita sihat bukan suruh guna sihat tu pi buat benda-benda yang menentang Allah. Tidak. Allah bagi kaya supaya dengan kekayaan itu kita syukur pada Allah, guna pada jalan yang Allah redha. Allah bagi kita sihat supaya dengan sihat tadi ni mudah kita nak cari rezeki, mudah kita nak buat ibadah, mudah kita nak pergi mengaji dan sebagainya. Mana sabar ni apa dia? Syukur ni apa dia? Guna nikmat kemudahan Allah bagi, guna pada jalan yang Allah redha. Sarful abdi ma khuliqa li ajli. Itu ta'rifan yang diberi oleh ulama. Mana guna apa yang Allah cipta, Allah beri kepada kita pada jalan yang Allah redha, pada jalan yang Allah redha. Maka menyebut hamba kemudian daripada sabar itu akan syukur. Oleh kerana sabar dan syukur ni kena duduk sekali baru sempurna iman kita, maka selepas daripada tajuk sabar ni aku akan bawa pula tajuk syukur. Sabda Nabi SAW, al-imanu nisfani. Iman ni ada dua bahagian. Mana dua bahagian. Nisfun fi sabri, 1/2 berada pada kesabaran. Wa nisfun fi syukri, 1/2 lagi berada pada syukur. Sabar kita pada Allah 1/2 daripada iman. Syukur kita pada Allah 1/2 daripada iman. Gabungan daripada sabar dan syukur tadi ni, maka sempurnalah iman kita. Artinya bermula iman itu 2 nisf. 2 nisf makna setengah. Mana 2 bahagian lah. 2 apa namanya? Bagi 2. Kalau bulat, kat 2. Lagi tu. Maka 1 nisfu, 1/2 itu pada sabar, dan 1 nisfu, 1/2 itu pada syukur. Setengah duduk pada sabar, setengah duduk pada syukur. Karena iman yang sempurna itu membenarkan dengan hati, dengan perkataan, dengan lidah, dan perbuatan dengan anggota. Al-iman apa dia? Iman tasdiqun bil qalbi. Al-iqrar, at-tasdiqu bil qalb, wal iqrar bil lisan, wal amal bil jawarih. Yakin dalam hati kita. Yakin, iman ni berada yakin dalam hati, kemudian ucap dengan lidah, kemudian al-amalu bil jawarih, melaksanakan segala tuntutan itu dengan anggota kita. Beriman, yakin kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian perlu dilaksanakan dengan anggota kita. Hak mana yang Allah suruh sembahyang, puasa, perlu dilaksanakan dengan perbuatan kita. Baru betul sempurna iman. Kalau cakap mengucap saja maya apa benda, belum tentu sempurna lagi. Dia tak jadi lagi. Dia tak sempurna lagi pada ketika itu. Dan ketiga-tiganya terbahagi atas 2 bahagi. Pertama, mengerjakan yang disuruh daripadanya, maka iaitu hakikat syukur. Perbuatan tu apa dia? 1 bahagian, buat apa yang Allah suruh. Bila kita buat apa yang Allah suruh, itulah hakikat syukur kita kepada Allah. Allah beri nikmat kepada kita, Allah suruh kita buat benda ni, kita buat. Mana syukur kita kepada Allah. Kedua, meninggalkan yang dilarang daripadanya, maka iaitu hakikat sabar daripada maksiat. Allah larang, jangan buat benda ni, kita tak buat. Maka pada ketika itu sabar kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak kira balik tuan-tuan, larangan dengan apa yang Allah beri kepada kita, benda hak halal, benda hak haram, banyak hak halal daripada haram. Ayak ni minum bila ayak apa pun, minumlah. Yang serbat ke, yang kopi ke, teh melo ke, susu ke, apa ke, banyak hak halal boleh minum. Tapi hak haram dia ayak yang memabukkan. Tapi hak tu jugalah manusia cari pun. Hak tu jugalah manusia cari pun. Benda hak haram tu jugalah ketiak cari nak minum, nak buat benda hak haram juga. Sedangkan hak halal lagi banyak lagi daripada tu. Maknanya bila kita buat apa yang Allah perintah, kita syukur pada Allah. Bila kita tinggal apa yang Allah larang, kita sabar dalam meninggalkan maksiat. Pada ketika itu himpunan daripada syukur dan sabar. Sempurnalah iman tadi ni. Sempurnalah iman tadi ni. Sebab tu kata dia, tajuk selepas daripada tajuk sabar ni, aku bawa pada bab yang kelima, pada menyatakan syukur. Dengan sebab syukur ni lah Allah beri nikmat, Allah tambah nikmat kepada kita. Disebut dalam Minhajul Abidin, Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata, anna ni'mata innama tu'ta man yu'rafu man ya'rifu qadraha. Nikmat Allah ni Allah beri kepada orang yang mengetahui akan kadarnya. Allah beri kepada siapa? Kepada satu golongan yang reti mengkadarkannya. Wa innama ya'rifu qadraha asy-syakiru. Orang yang reti mengkadarkan nikmat ni adalah orang yang syukur pada Allah. Hak ni Allah bagi nikmat kepada dia. Wa anna ni'mata innama tuslabu mimman la ya'rifu qadraha. Nikmat Allah ni Allah tarik balik daripada siapa? Daripada orang yang tak reti kadarnya. Siapa dia? Wallazi la ya'rifu qadraha al-kufur alladhi al-kafuru alladhi kafaraha wa la yuaddi syukraha.
Siapa yang tak erti qadar nikmat Allah ni? Orang yang kufur kepada Allah dengan menyalahgunakan nikmat yang Allah beri itu pada jalan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak jenis ni Allah akan tarik balik nikmat yang Allah beri kepada dia. Ni Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung dalam bab yang kelima pada menyatakan syukur dalam pertemuan yang akan datang. Ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanda di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن ذنب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.